Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak 5AB, apa khabar semua? Cikgu harap semua dalam keadaan yang sihat dan bersedia nak belajar hari ini ya. Kita mulakan kelas kita dengan bacaan Ummul Kitab dan juga doa penerang hati. Okey, anak-anak lihat gambar yang cikgu berikan tu. Dah terbayanglah hari ini kita nak belajar apa? Tajuk subtopik kita nak belajar hari ini adalah 4.2 iaitu aruhan elektromagnet. Pada tajuk yang lepas, anak-anak belajar tentang elektromagnet. Daripada arus, dia menghasilkan medan magnet sementara. Hari ini kita belajar perkara yang sebaliknya. Kalau perhatikan pickup gitar yang terdiri daripada 4 batang magnet dan gegelung kuprum menghasilkan satu isyarat elektrik melalui aruhan elektromagnet. Jom kita kenali lebih lanjut apa dia aruhan elektromagnet. Okey, lihat pada animasi di bawah ya. Apabila sebatang dawai kuprum digerakkan merentasi flux magnet, satu daya gerak elektrik DGE teraruh dalam dawai itu. Nampak tak? Dawai ni dia memotong flux magnet. Fenomena inilah yang dikenali sebagai aruhan elektromagnet. Kalau dawai itu disambung menjadi litar lengkap lah kat sini, dia sambung dengan galvanometer. So, ni dah jadi litar tertutup. Okey, maka jarum penunjuk galvanometer akan terpesong. Pesongan jarum ini menunjukkan arus aruhan telah terhasil. Okay, selain daripada kita gerakkan dawai kuprum dengan magnet yang pegun, magnetnya pegun okey, kita juga boleh buat boleh hasilkan aruhan elektromagnet dengan okey, magnet tu yang digerakkan ke arah dawai yang pegun. Maksudnya magnet digerakkan. Contoh ni, tengok gambar yang di belah kanan ni. Okey, dawai tersebut statik, tidak bergerak. Magnet tu yang kita gerakkan ke atas. So, berlaku di situ juga pemotongan flux magnet. Okey, kita lihat pula, tadi kita lihat konduktor lurus kan. Dawai tu sebatang macam tu. Sekarang kita tengok kes bagi solenoid gegelung lah. Okey. Di sini, okey, anak-anak lihat apa pada animasi tersebut di mana magnet tu digerakkan ke dalam satu solenoid, dia menghasilkan pesongan jarum galvanometer. Bermaksud terhasillah arus aruhan disebabkan DGE teraruh. Apabila sebatang magnet bar digerakkan mendekati atau menjauhi sebuah solenoid, lilitan solenoid memotong garis medan magnet. So, nampak tak? Ini ada garis medan magnet, ada flux magnet. Jadi, solenoid tadi bila ada gerakan, kita panggil gerakan relatif, maka flux magnet tu akan terpotong. Jadi, bila flux magnet terpotong, aruhan elektromagnet akan terhasil dan suatu DGE teraruh merentasi solenoid. Okey, daya gerak elektrik teraruh akan menghasilkan arus aruhan yang kita boleh dapat perhatikan pada jarum penunjuk galvanometer yang telah terpesong. Jadi, aruhan elektromagnet ialah penghasilan DGE aruhan merentasi suatu konduktor apabila terdapat gerakan relatif antara konduktor itu dengan suatu medan magnet, atau apabila konduktor itu berada di dalam medan magnet yang berubah-ubah. Ingat mesti ada gerakan relatif macam tadi. Contoh, konduktor yang bergerak magnet pegun atau magnet bergerak konduktor pegun, atau dua-duanya bergerak tapi pada arah yang bertentangan. Ataupun kalau dia bergerak pada arah yang sama, lajunya mesti
berbeza. Barulah berlakunya pemotongan flux magnet. Kita lihat apa dia faktor-faktor yang mempengaruhi magnitude atau nilai DGE aruhan. Okey, kalau kita perhatikan pada gambar rajah di sini, okey, LED akan menyala dengan kecerahan yang berbeza apabila magnet di dalam pipe PVC digoncang dengan kelajuan yang berbeza. Jadi dekat sini nampaklah kelajuan tu mempengaruhi nyalaan LED. Okay, bagi gerakan relatif antara dawai lurus dengan magnet, DGE aruhan bertambah apabila anak-anak kena ingat ni yang pertama, laju gerakan relatif bertambah ataupun kekuatan medan magnet bertambah. Manakala bagi gerakan relatif antara solenoid dengan magnet, DGE aruhan bertambah apabila laju gerakan relatif bertambah. Okey. Sama juga kekuatan medan magnet bertambah. Okey, cuma dia ada tambahan sedikitlah iaitu bilangan lilitan solenoid bertambah. Kalau solenoid tu makin banyak, maka makin banyak flux magnet yang dipotong pada suatu masa. Okey, dalam tajuk ni ada hukum-hukum dan petua yang terlibat. Kita lihat ni yang pertama anak-anak akan belajar tentang hukum Faraday yang menceritakan tentang magnitude arus aruhan yang terhasil. Yang kedua, petua tangan kanan Fleming. Sebelum ni anak-anak belajar tentang petua tangan kiri Fleming kan untuk menentukan arah daya yang bertindak ke atas konduktor yang membawa arus. Dekat sini kita ada petua tangan kanan Fleming. Yang ini juga menunjukkan cara nak mendapatkan arah. Yang ini bagi dawai lurus. Arah arus aruhan yang terhasil lah bagi dawai lurus. Manakala ada satu lagi hukum iaitu hukum Lenz. Okey, dia untuk mendapat arah bagi case solenoid. Kita lihat dulu hukum Faraday. Okey, magnitude DGE akan bertambah jika lebih banyak garis medan magnet dapat dipotong dalam suatu masa yang tertentu. Ini cikgu dah nyatakan tadi. Jadi di sini hukum Faraday menyatakan bahawa magnitude DGE aruhan adalah berkadar terus dengan kadar pemotongan flux magnet. Makin tinggi kadar pemotongan flux magnet, makin tinggi magnitude DGE aruhan yang terhasil. Makin besarlah nilai dia. Kita lihat pula arah arus aruhan dalam dawai lurus dan solenoid. Arah arus aruhan ni berubah. Bila masa dia berubah? Bila terdapat perubahan dalam arah gerakan relatif antara konduktor dengan magnet. Yang pertama kita lihat petua tangan kanan Fleming. Keluarkan tangan kanan anak-anak. Buat seperti yang ditunjukkan. Okey, kalau nampak di situ kan. Ibu jari mewakili gerakan dawai. Dia macam arah daya lah. Dawai itu tertolak ke mana, pergi ke mana. Okey, untuk jari telunjuk mewakili medan magnet. Okey. Dan untuk jari tengah mewakili arus aruhan. Sama macam tangan kiri Fleming kan. So, ibu jari ni F. Medan magnet ni B untuk jari telunjuk dan jari tengah I. Cuma dia berbeza tangan. Yang ini petua tangan kanan Fleming. Dan anda kena ingat, jika arus dibekalkan terhasilnya elektromagnet medan magnet, maka guna tangan kiri Fleming. Petua tangan kiri Fleming. Tapi kalau arus tak dibekalkan, arus itu dihasilkan, maka anak-anak kena guna petua tangan kanan Fleming untuk kes-kes aruhan elektromagnet.
Okey, lihat pada gambar rajah tu. Jom kita tentu sahkan Okey, sekarang anak-anak ambil tangan kanan dan tunjukkan ibu jari arah gerakan dawai ke atas. Okey, medan magnet ke kiri yang warna hijau tu, dan kita akan dapati arus aruhannya adalah keluar daripada skrin. Itu ditunjukkan tangan kanan Fleming. Betul, tangan kanan Fleming. Itulah bagi kes ini. Nanti kita akan cuba berbagai-bagai kes. Jadi cikgu harap anak-anak boleh dapat Manakala untuk hukum lens. Ini melibatkan solenoid. Hukum lens digunakan untuk menentukan kekutuban magnet di hujung solenoid apabila arus aruhan berlaku. Okey, apa hukum lens kata? Hukum lens menyatakan bahawa arus aruhan sentiasa mengalir pada arah yang menentang perubahan flux magnet yang menyebabkannya. Okay, kalau kita lihat gambar rajah contohnya, magnet ni nak masuk ke dalam solenoid. So, di sini, dia punya medan magnetnya, kutubnya utara kan? And, so di sini nampak tak dekat hujung solenoid belah kiri ni, akan wujud satu kutub utara juga supaya dia menentang menentang kan, dia menolak kutub yang sama akan menolak. So, dia akan wujud di sini utara dan sini akan wujud selatan. Okey, bila anak-anak dah tahu mana utara, mana selatan, anak-anak gunakan genggaman tangan kanan. Okey, ibu jari sentiasa menunjuk ke utara. Okey, dan anak-anak akan dapatilah arah arus seperti inilah, nampak arah arus seperti yang ditunjukkan dalam gambar tersebut. Okey, so ingat ibu jari untuk kes ni utara di belah kiri, selatan di belah kanan. Kenapa utara di belah kiri? Sebab dia kena wujudkan satu kutub yang menentang. Magnet ni nak masuk jadi dia tentang. Dia kena wujudkan kutub yang samalah. So utara di sini, selatan di belah kanan. Jadi ambil tangan kanan. Tangan kanan ibu jari sentiasa tunjuk ke utara dan akan dapati arah arus seperti yang ditunjukkan. Kita lihat 4 lagi kes lah. Okey, katakanlah magnet ditolak mendekati solenoid. Kalau perhatikan di belah kiri, dia magnet yang nak masuk tu kutubnya utara. Maka menurut hukum lens, dia menentangkan. Jadi di belah kanan, solenoid akan wujud kutub utara. Supaya dia nak menentang lah, dia menolak. Okey, sebab sama kutub menolak. So, belah kanan akan wujud kutub selatan. Okey, di sini cara mudah nak tentukan arah arus, anak-anak ambil tangan kanan dan buat petua genggaman tangan kanan, dan juga di sini ibu jari sentiasa menunjuk ke arah utara. Kalau anak-anak lihat, arah jari yang lain tu menunjuk ke bawah kan. So inilah arah arus yang terhasil. Mudah sangat kan? Okey, jadi kita lihat. Yang kedua, masih mendekati solenoid, tapi kali ini dia punya kutub yang nak masuk tu selatan. Maka di belah kanan menentang. So kita letak kutub yang samalah, dia tolak, tak bagi masuk lah. Okey, so sini adalah utara belah kanan. Jadi di sini ibu jari anak-anak. Okey, ibu jari menunjuk ke utara. Okey, anak-anak boleh cuba buat Anak-anak akan dapati jari-jari yang lain menunjuk ke atas. That's why lah kita dapat anak panah macam tu dalam gambar tu lah. Okey, seterusnya.
Okey, ini untuk magnet ditarik menjauhi solenoid. Dia nak pergi jauh ni. Utara tu nak pergi jauh. Jadi, apa yang berlaku? So, di belah kanan ni, dia apa ni? Menarik. Dia tak bagi pergi jauh tu. Sebab dia menentang kan. Benda ni nak pergi jauh ni. Magnet nak pergi jauh. Dia menarik lah. So, di sinilah wujudnya selatan belah kanan. So, belah kiri utara. Jadi, ambil tangan kanan anak-anak. Sama juga akan dapati arah arusnya adalah ke atas. So, kita buat anak panah ke atas lah. Okey, manakala untuk kes yang keempat, magnet ditarik juga menjauhi solenoid tapi yang ini utara dia punya kutub. Maka akan terhasil kutub, ni selatan kutubnya. Maka akan terhasil kutub utara di belah kanan sebab dia nak menentang perubahan. Jadi dia tarik. Benda ni nak jauh, dia tarik. Sama macam kes yang C dia cuma tukar kekutuban magnet sahaja. So di sini belah kiri akan wujud kutub selatan, belah kiri solenoid. Maka ambil tangan kanan, okey, ibu jari genggam ibu jari akan tunjuk ke arah utara dan didapati jari yang lain menunjuk ke bawahlah arah arus. Okey, praktis ya anak-anak. Okay, kita lihat dia punya aplikasi penjana arus terus dan penjana arus ulang-alik. Cikgu harap anak-anak dah tonton video yang cikgu berikan. Okey, penjana elektrik kincir angin yang mengaplikasikan aruhan elektromagnet untuk menghasilkan DGE aruhan. Terdapat dua jenis penjana. Yang pertama, penjana arus terus AT. Yang kedua, penjana arus ulang-alik AU. Okey. Kita lihat apa persamaan dan perbezaan kedua-dua penjana. Untuk persamaannya, kedua-duanya mengaplikasikan aruhan elektromagnet. Gegelong diputarkan oleh daya luar. Gegelong memotong flux magnet dan DGE teraruh di dalam gegelong. Manakala apa yang menjadikan ia berbeza? Untuk penjana arus terus, hujung gegelong disambung kepada komutator gelang berbelah. Manakala untuk penjana arus ulang-alik, hujung gegelong disambung kepada dua gelang gelincir. Dan perbezaan yang kedua, untuk arus terus, penjana arus terus, dua bahagian komutator saling bertukar sentuhan dengan berus karbon pada setiap separuh putaran, manakala untuk arus ulang-alik, gelang-gelang gelincir sentiasa bersentuhan dengan berus karbon yang sama. Dan akhir sekali, outputnya adalah arus terus terhasil daripada penjana arus terus, manakala arus ulang-alik terhasil daripada penjana arus ulang-alik. Anak-anak kena lihat video yang cikgu sampaikan, barulah boleh nampak apa persamaan dan perbezaannya. Okey, sampai di sini sahaja untuk tajuk 4.2 aruhan elektromagnet. Dan kita akan belajar hari Rabu ni tentang transformer. Okey, kita sambung di grup WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.